Kifarah is real. Sebenarnya saya banyak kali type dan padam untuk menulis cerita ni kerana takut penerimaan negatif ataupun salah faham. Tapi saya percaya pada nawaitu saya dan berharap ada pengajaran yang boleh diambil dari kisah ini sementara terlalu banyak kisah-kisah toxic family yang kita baca saban hari. Saya juga dari family yang toxic. Bukan hanya family saya, iaitu bapa, ibu dan adik-beradik, tetapi berakar umbi dari nenek, pakcik, makcik, sepupu, anak buah sebelah ibu saya. Biasanya kita dengar ibu pilih kasih dengan anak yang lebih sikit dari segi kepandaian, rupa paras dan rezeki. Pendek kata yang ada kelebihan lah. Tapi berbeza dengan situasi saya, bila disisihkan kerana saya lebih sikit dari adik-beradik yang lain. Ibu sepertinya tak suka dengan rezeki yang saya ada. Inilah perangai toksik yang diwarisi dalam keluarga sebelah ibu. Mereka ni ada 10 adik-beradik. 7 daripadanya perempuan. 3 orang abang yang atas semua berkahwin dan tinggal jauh. Ayah mereka meninggal waktu mereka masih kecil, jadi mereka dibesarkan tanpa figura seorang lelaki. Dari saya kecil, saya dah tengok macam-macam drama pergaduhan mereka adik-beradik. Bila bergaduh tu, dia akan ada tag team tau. Contoh, tim merah, makcik A, B, C, D. Tim biru, makcik E, F dan G. Tim-tim ni akan berubah-ubah macam parti-parti politik menjelang pilihan raya. Mereka tak pernah stick dalam satu-satu pakatan. Setakat langkah Kajang, langkah Sheraton, apalah sangat pada mereka. Pergaduhan selalunya berkisah tentang hasad dengki atas kelebihan yang ada antara mereka. Contohnya, bila makcik B ni beli kereta baru, ada je lah makcik-makcik yang lain akan mengata ada ni sombong, belagak dan akan dipulaukan. Sekecil-kecil kelebihan pun boleh mendatangkan iri hati dan rasa sakit hati. Yang paling sedih, mereka ni percaya bomoh dan juga benda kurafat. Suami main kayu tiga pun habis diasapnya. Tapi end up bercerai juga. Saya tahu sebab kami waktu kecil pun dibawa bersama ke tempat berubat. Kadang untuk minta air penerang hati lah. Air mineral yang dibaca-baca jampi kemudian diasap dari yang bus-bus oleh perawat tu. Naik mual kami dipaksa minum. Saya selalu bohong ibu saya sebab sebenarnya saya geli nak minum. Nak jaga hati ibu punya pasal, saya bawa je lah pergi sekolah. Tapi saya tunggu sampahkan aja. Bila saya atau adik-beradik saya dapat keputusan cemerlang, maka makcik-makcik akan claim lah. Tu berkat minum air bomoh yang diorang recommend lah kan. Nak juga kreditnya. Ambil lah cik. Ketaksuban mereka tu sampai kan anak nak ambil exam JPJ pun pergi minta tangkal. Tapi 3 kali ambil jugalah baru lulus. Perangai suka bergaduh dan tak boleh ditegur ni berlanjutan sampai tua. Bayangkan masa tengah menunaikan umrah dan haji kat Mekah pun mereka boleh bergaduh mulut dan bermasam muka. Sehingga di usia tua makcik-makcik saya ni sebahagiannya ibu tunggal. Sebahagiannya pula ibu kena tinggal. Yang masih bersuami hanya ibu dan seorang lagi makcik saya yang saya kira paling tak banyak hal. Kebanyakan anak-anak makcik saya, iaitu sepupu saya, juga kahwin cerai. Dengan pelbagai kisah KRT diorang. Tapi semua salah menantu. Tak pernah pun anak mereka yang salah. Yang bestnya lagi, mereka bangga sangat dengan kahwin cerai sebab rasa anak-anak mereka laku macam artis. Sepupu-sepupu saya juga berjaya dalam bidang masing-masing. Ada yang jadi scammer, ada yang main forex lah, macam-macam lah, dealer tut, penyondol pun ada. Makcik-makcik saya tak pernah kisah tentang halal haram asalkan nampak kaya berjaya. Dan kami, iaitu saya dan sepupu-sepupu perempuan, sejak kecil kami dah didoktrinkan oleh makcik-makcik supaya nak cari jodoh, kena cari lelaki yang dah establish, tua kerepot macam mumiang pun tak apa, janji berharta. Jadi janganlah tuan-puan naif sangat dia kalau tengok ada orang sanggup kahwin macam ni. Selain jodoh yang telah ditakdirkan, sebenarnya ada keluarga yang memang dah groom anak-anak untuk cari jodoh begini. Pelajaran memang langsung tak diberatkan. Ibu saya sebenarnya disisihkan oleh adik-beradik dia kerana dalam ramai-ramai adik-beradik, ibu saya yang paling susah hidup. Tapi direzekikan ada anak-anak yang terang hati. Kesemua kami, anak-anak ibu ni, belajar sampai universiti dan Alhamdulillah, adik-beradik saya tiada lagi yang bercerai-berai setakat ini. Na'udzubillah, minta dijauhkan ya. Saya tak tahulah ibu perasan atau tidak. Sebenarnya dia dicemburui oleh adik-beradik dia. Tapi mak suka sangat brag pasal saya di hadapan adik-beradiknya. Contoh dia akan tolong brag kalau ada apa-apa achievement saya dan suami naik pangkat ke, beli aset ke. Tapi di depan saya, ibu akan buat macam buat tak reti je, seolah-olah tak heran pun dengan apa-apa pencapaian saya. Jadi untuk nak neutralkan keadaan, mak akan kutuk-kutuk saya juga depan adik-beradik dia. Contohnya dia akan beritahulah, rumah sini bersepah, gaji besar, suka membazir, tak pandai kemas rumah. Okay. Disclaimer,
Ibu saya ni dia ada OCD tau. Dan dia memang suri rumah daripada dulu lagi. Saya pula bekerja. Dan definisi kemas mak saya dan saya berlainan ya perempuan. Perangai mak yang suka brag hal saya ni sebenarnya mengundang kebencian makcik-makcik saya pada saya. Walaupun saya jumpa mereka kebanyakannya waktu raya je. Dan dekat social media pun saya tak friend pun dengan saudara mara ibu saya ni. Tapi mereka tetap tahu perkembangan saya melalui ibu. Dan saya sendiri pun tak pernah share hal personal saya dengan mereka. Beberapa tahun lepas, sebelum COVID, saya telah diuji dengan kehilangan anak lepas bersalin. Sedih kehilangan ni sangatlah pedih. Apalagi bila terpaksa act normal memandangkan seorang anak kami agak terkesan dan perlu diberi perhatian yang lebih. Jadi luarannya memang kami nampak tenang je dan cepat move on. Tapi hakikatnya Allah je lah yang tahu. Menyorok menangis berdua dalam bilik sebelum tidur dan selepas setiap kali solat memang menjadi kebiasaan. Semasa hari pengebumian anak, Alhamdulillah dipermudahkan urusan kerana ramai sangat kawan-kawan, jiran dan juga anak-anak tahfiz yang datang membantu solat jenazah dan sebagainya. Manakala makcik-makcik saya yang hadir macam tetamu VIP dengan spek hitamnya yang besar ala-ala artis pergi mahkamah syariah dan langsung tak adalah kata sedekahkan Yasin ke, tak ada. Malah makcik-makcik ni cakap lagi, sorry lah Lia, bukan nama sebenar family kita ni dah lama tak ada kematian. Tak tahulah kekok nak buat apa. Datang ziarah je lah ya. Gitu ya perasaan immortal keturunan vampire Twilight. Ke apa diorang ni tak tahulah. Dipendekkan cerita, selang beberapa bulan selepas kematian anak, telah berlaku satu perselisihan faham antara saya dan seorang sepupu perempuan saya ni. Tak reti saya nak explain sebab takut panjang pula jadi ceritanya kan. Cukuplah saya beritahu berpunca dari iri hati hal anak-anak kami di sekolah. Sebab anak sepupu saya ni sekelas dengan anak saya. Jadi macam-macam fitnah dilemparkan kepada kami sekeluarga yang berpunca dari hasad. Bagi rakan-rakan terdekat yang tahu kisah sebenar, mereka semua suruh kami saman malu je sepupu saya yang memfitnah tu. Sebab dia sebarkan fitnah kepada cikgu-cikgu kat sekolah. Mujurlah cikgu-cikgu tak percaya sebab kat sekolah pun anaknya yang bermasalah. Dan saya pula mengambil pendekatan berdiam diri dan tak membalas. Saya tak suka dan tak pandai gaduh. Jadi saya cuma block saja mereka bagi meredakan keadaan. Tapi mereka tak puas hati pula. Mereka pergi serang kat social media, kat email lah dan apa sajalah media yang mereka boleh send. Dasar kaki gaduh kan. Yang paling menggulis hati saya hingga berbekas adalah ayat, pada muka kau, anak kau tu mati sebab mak kau tak suka kau. Sehingga kini saya tak boleh lupa ejekan mereka tu. Tak sangka kesedihan saya adalah kegembiraan mereka. Seolah-olah puas melihat kami bersedih sekeluarga. Satu kejayaan buat mereka. Selain itu, makcik saya juga menyerang saya dan mendoakan saya bercerai-berai dengan suami. Dia cakap kat depan muka suami saya, bini kau ni sebenarnya jahat. Sama macam anak kau. Pandai berlakon. Satu hari kau tahulah perangai sebenar bini kau. Kau mesti bercerai punyalah. Bini kau ni macam kera dapat cincin. Dulu kecil hidup susah. Dah senang belagak. Mujurlah suami saya jawab, makcik, kalau isteri saya dulu susah, dia kena susah selamanya ke? Supaya makcik boleh terus hina dia? Memang itulah ya perangai makcik-makcik saya. Sejak kecil bila kami balik kampung beraya, mereka akan suruh anak-anak surutkan pers masing-masing. Sebab kononnya kami susah dan kami akan ambil duit mereka. Begitulah perangai memandang hina pada orang susah. Bila kehidupan kami lebih baik atas usaha kami, mereka jadi hasad dan tak puas hati. Hinaan demi hinaan tu saya telan. Malu juga dengan suami, tapi mujurlah suami amat memahami dan dia lebih kenal saya. Tak tergugat seinci pun kepercayaan dia pada saya. Malah dia banyak menyabarkan saya dan minta saya cut off hubungan dengan mereka demi kesihatan mental kami sekeluarga. Seterusnya yang saya nak ceritakan inilah yang paling saya takut sebenarnya. Selang beberapa bulan, saya dapat tahu melalui sepupu yang masih lagi baik dengan saya, anak makcik saya yang fitnah dan sumpah seranah depan suami saya tu meninggal dunia. Ironinya dia meninggal di hospital yang sama dengan arwah anak saya dan penyakit yang sama. Dipendekkan cerita lagi, dalam tempoh COVID tu, beberapa kematian silih berganti di kalangan makcik-makcik yang menghina dan mengejek saya. Makcik A, kematian anak. Makcik yang B, kematian suami. Makcik yang C, kematian ibu, iaitu nenek saya yang dijaga. Makcik yang D pula, kematian anak juga. Total 5 kematian dalam tempoh 2 tahun dan bukan disebabkan COVID, tapi lain-lain penyakit. Anak-anak yang meninggal semua muda-muda lagi dan mereka pun orang yang baik-baik. Walaupun ada sepupu yang ikut perangai makcik-makcik, tapi ada juga yang normal. Setiap kali terima berita kematian tu, saya hanya mampu mendoakan dari jauh untuk arwah-arwah sebab kami dah putus hubungan kan. Namun saya sentiasa teringat kata-kata ibu mereka yang mentertawakan kematian anak saya. Saya sebenarnya takut. Apalah ibrah di sebalik semua yang terjadi ni? Bukan saya nak mentertawakan mereka, tetapi saya jadi takut dan lebih menjaga lisan saya. Dan saya syukur saya tidak membalas kejian, fitnah dan hinaan mereka dan berserah pada Allah. Saya tak tahu inikah dikatakan kifarah ataupun doa dari orang yang teraniaya. Wallahualam.